Warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan majlis kita pada malam ini dengan sama-sama kita mohon kepada Allah supaya diberi kepada kita akan hidayah dan taufik, petunjuk dan keberkatan daripada Allah, insya-Allah. Dengan sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Alhamdulillahilladzi arsala ar-rasula bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullih wa kafaa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه واستنى بسنته ومن سار على نهجه ودعوته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما واسعا واجعلنا من الراشدين. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: ijtanibu as-sab'al mubiqat. Qila wa ma hunna ya Rasulullah? Qala asy-syirku billah was-sihru wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq wa aklu malil yatim wa aklu riba wa tawalli yawmaz zahfi wa qazful muhsanatil mu'minatil wa qazful muhsanatil ghafilatil mu'minat, atau kama qala. Amma ba'du. Alhamdulillah, yang dihormati Al-Fadil Tuan Imam beserta dengan ahli jawatan kuasa dan pengurusan, seterusnya muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, tuan-tuan dan puan-puan, saudara dan saudari yang dihormati sekalian.
Pertama sekali, marilah sama-sama kita panjatkan rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala sentiasa melimpahi kepada kita rahmat, dan juga memberi ruang kepada kita, yang mana mungkin ruang ini tidak diberikan kepada umat-umat yang terdahulu, tapi diberikan kepada kita kerana kelebihan kita ini umat akhir zaman, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga rahmat Allah kepada kita yang melimpah ruah. Jadi dalam perbincangan yang lepas kita bicara dua perkara yang penting dalam kehidupan kita, iaitu yang pertamanya ialah tanggungjawab, yang kedua rahmat. Okey, dalam mukaddimah. Cuma pada malam ni nak kait dengan tajuk pertama, iaitu dosa besar yang pertama, al-kabair. Sebagaimana mungkin tuan-tuan yang dapat nota ataupun yang anda fotostick daripada kitab perbincangan kita lah, mungkin anda rasa malam ni sempat dua muka surat ni. Okey, daripada kitab dosa-dosa besar, karangan Al-Imam Al-Hafiz Al-Zahabi, yang sebenarnya tajuk ini tajuk yang orang kata memang tajuk yang memang familiar dengan kita, dan tajuk ini tajuk yang biasa dibincang, dan sebenarnya kita pun pernah bincang dalam kitab yang mula-mula sekali, kitab iaitu kitab Raudatul Jannah, Taman Syurga. Jadi cuma pada malam ni mungkin kita tengok dari segi dimensi yang satu lagi, sebab macam-macam kita boleh tengok ni. Kalau dalam perbincangan yang lepas kita bicara tentang dosa besar yang berkait dengan kita bicara tentang syirik, ini berkait dengan bagaimana kedudukan syirik, sehingga dia tidak diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa beratnya syirik, dan mungkin kita ulang balik dalam pertemuan kita pada malam ini. Okey, dan juga bagaimana boleh terjadinya syirik ataupun rosaknya iman syahadah kita. Okey, sebagaimana yang kita bicara yang lepas, dan insya-Allah pada malam ini anda nak sentuh sikit saja yang ada kaitan dengan perbincangan yang lepas, yang berkait dengan rahmat Allah dan juga tanggungjawab tadi. Okey, iaitu anda bagi teruslah poin poin perbincangan kita pada malam ini. Bila kita bicara tentang syirik, cuba perhati di mana rahmat Allah. Di mana rahmat Allah? Jangan sampai bila kita baca ayat-ayat Quran, jangan sampai Allah tarik balik rahmat kita kerana sesetengah perbuatan yang memang tidak ada rahmat langsung. Itu poin poin perbincangan kita malam ni. Jangan sampai bila kita baca ayat Quran, ialah ada beberapa kekangan lah, masalah kita baca. Yang pertama, kita tak faham ayat kita baca. Okey. Yang kedua, kita tak tahu ayat ini penggunaan sebenar macam mana. Okey, jadi pada malam ni anda cuba tak boleh banyak bicara beberapa ayat yang bila kita jumpa ayat ni ataupun ayat-ayat tertentu menggambarkan seolah-olah Allah tarik balik rahmat, seolah-olah memang tidak ada ruang untuk rahmat Allah. Jangan sampai tahap Allah tunjuk kepada kita, kamu langsung rahmat aku haramkan. Okey, itu poin yang kita nak bincang pada malam ini. Kenapa? Kerana perbincangan yang lepas telah kita sebut dua perkara akan menentukan masa depan kita. Yang pertama tanggungjawab, yang kedua rahmat. Sebagaimana dalam perbincangan yang lepas, jadi kena ulang balik juga sikit yang lepas. Bila kita sebut tentang tanggungjawab, dia memang menyesakkan nafas kita, menjadikan kita ini rasa berat, bimbang, seolah-olah tak nampak masa depan kita. Sebab bila sebut tanggungjawab, dia datang daripada kita. Berbeza dengan rahmat. Rahmat dia diberi oleh Allah. Bermakna orang yang berpegang semata-mata tanggungjawab dia, kita tak berani nak kata, tetapi nampak gaya berat. Tapi kalau diberi rahmat oleh Allah, surah balik masa depan kita. Jadi jangan sampai
rahmat yang Allah bagi kepada kita, dia tarik balik. Jadi ada ayat-ayat yang kita baca dalam Quran menggambarkan seolah-olah ataupun hampir confirm memang Allah tarik balik rahmat dia, tak bagi dah. Jadi ayat inilah yang kadang-kadang bila kita baca, kita perhati tengok, menjadi pelajaran kepada kita di saat kita baca ataupun kita lalu ayat-ayat tertentu, supaya apa? Supaya dia menjadi satu peringatan kepada kita. Kita memang baca nak pahala, tapi kita nak juga kesan daripada membaca. Orang yang faham baca, kadang-kadang lepas dia baca, orang kata sebab sebab ataupun selok, orang kata senyap, ataupun dia memang tak boleh nak baca. Sebab apa? Sebab dia mungkin memahami ayat, kandungan ayat yang dibaca, merasakan seolah-olah di mana tempat duduknya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kadang-kadang kita dengar dalam kaset, dalam video, orang-orang yang baca, khususnya imam ataupun orang yang alim, orang yang mengerti, bila dia baca, nadanya menyebabkan dia tak boleh nak teruskan bacaan, teresak-esak, bukan dia buat-buat, tapi datang kepadanya satu perasaan demikian. Jadi kita pun kalau boleh kita nak juga pemahaman terhadap ayat-ayat tertentu, kalau tak boleh semua pun yang menjadikan kita termenung sekejap. Jadi antara ayatnya ialah ada beberapa ayat bila kita baca seolah-olah kata aku tarik balik rahmat. Jangan sampai kepada tahap tersebut. Dan nak mudahnya ialah bila kita jumpa ayat mana yang Allah tarik balik rahmat, ayat yang sedang kita bincang sekarang, iaitu syirik, ataupun umumnya ialah ayat yang berkait dengan dosa besar. Sebab dosa besar adalah satu dosa yang telah kita bincang sebelum ini, memang benar-benar tidak menguntungkan kita. Jadi ini di antara perbincangan yang kita cuba bicara dalam perbincangan kita pada malam ini. Jadi beritahu awal poin, supaya jelas. Satu poin ya perbincangan kita pada malam ini, iaitu kita nak kena ayat-ayat yang Allah tarik balik rahmat. Begitu juga hadis Nabi SAW. Cuma dia kena kait dengan perbincangan yang lepas. Dalam perbincangan yang lepas telah kita bicara tentang dua perkara, tanggungjawab dengan rahmat. Jadi ayat ini yang kita nak bincang ini, gambaran seolah-olah Allah haramkan ataupun Allah tarik balik rahmat. Sedangkan kita tak boleh nak survive kehidupan kita, terutamanya di akhirat, tanpa rahmat Allah. Bahkan di dunia sekalipun. Dalam perbincangan yang lepas kita bicara tentang tanggungjawab. Oleh kerana tanggungjawab didatang daripada kita, bermakna kita yang kena buat. Kita pegang sekarang ni jawatan sebagai hamba. Tanggungjawab kita ialah taat dan patuh. Itu tanggungjawab, kena buat. Jawatan yang kita pegang sekarang ni ialah jawatan sebagai khalifah. Khalifah ni pentadbir, pengurus, bermakna kita akan diaudit balik, ditanya balik tentang pengurusan yang kita buat oleh Allah. Bukan saja di dunia, di dunia ini setahun sekali jabatan audit akan keluarkan laporan audit. Kita ni bukan setahun sekali, setiap hari. Malaikat yang jaga kita ni duk catat, duk tulis, tukar shift. Asar, subuh. Jadi oleh sebab itulah kita naklah sentiasa berwaspada, sebab tanggungjawab ni dia bukan habis macam tu, dia akan ditanya balik, akan disoal balik, dan akan diberi balasan di atas apa yang telah kita lakukan terhadap tanggungjawab. Jadi oleh kerana tanggungjawab datang daripada kita, siapa kita? Yang lalai. Siapa kita? Yang lupa. Siapa kita manusia ini? Yang lemah, yang jahil, yang zalim. Zalim ialah tak ikut peraturan. Itu zalim. Jadi bila datang daripada kita yang ciri macam ni, memang berat, memang penat. Sebab apa? Sebab dalam tanggungjawab yang dipertanggungjawabkan kepada kita, yang cukup banyak juga yang kita tak buat tanggungjawab tu. Sebab apa? Sebab banyak kita campur dengan malas, campur dengan jahil, campur dengan lupa, tak buat. Yang tak buat jelas dosa dah, yang tak buat.
Satu dua mungkin lepas lah, boleh kata okey, tak tahu untuk kali pertama. Kali kedua belum pasti lepas. Tak lepas dah, kali pertama pun belum pasti lagi lepas, tapi boleh lah mungkin kali pertama. Bermakna bila tak buat memang jelas dosa. Okey, itu yang tanggungjawab kita sendiri, yang khusus untuk kita. Sembahyang 5 waktu, okey, khusus untuk kita. Okey, amal-amal kewajipan yang lain terhadap orang di bawah tanggungjawab kita, anak, isteri, okey, kaum keluarga kita, yang tu pun ada yang tak buat. Dan satu lagi tanggungjawab yang mungkin kita buat, tapi tetap ada tanggungjawab lain lagi berkait dengan kita, yang mungkin kita terpalit dengan dosa tersebut. Ini tanggungjawab. Contohnya kita semayang, okey, solat berjemaah, setiap waktu datang ke masjid, jiran sebelah rumah kita tak semayang, kena sikit sebanyak, terpalit dosa. Sebab apa? Sebab dia tak semayang, kena beritahu, kena tegur sepatah dua. Tak tegur, kita semayang tapi dia tak semayang, kena kita. Iyalah, tak tahu banyak mana kena, tapi kenalah, tak lepas. Kita dah tutup aurat, okey, tapi jumpa di supermarket, okey, muslimah, mereka adalah saudara kita, dia tak tutup aurat, kena juga kita. Dan zaman sekarang ni tak boleh nak tegur. Silap bulan kena tumbuk. Okey, kalau dia ada helmet, kena helmet atas kepala. Ini cabaran akhir zaman. Bila sebut tanggungjawab memang penat. Kadang-kadang memang kita nak buat, tapi sukar. Dari segi daya dan upaya yang kita nak buat, ini tanggungjawab. Okey, kita buat, orang lain tak buat, kena juga kita. Sebab dia ada amal makruf nahi mungkar, dia ada nasihat, dia ada macam-macam. Okey, jadi tu kata berat, penat. Okey, itu yang berkait dengan kita. Okey, dan ada tanggungjawab kita sendiri yang kita buat. Tadi yang tak buat, yang kita buat sendiri, tapi bila dicek, disemak, okey, cari di mana letaknya keikhlasan, tak jumpa cari, menyebabkan amal kita Allah tak terima, reject. Dah buat dah. Okey, katakanlah kita buat amal tersebut, okey, ada keikhlasan, tapi bila tengok syarat pula tak cukup, kena reject lagi. Okey, itu amal kita, itu tanggungjawab kita. Okey, ada keikhlasan, memang kita buat, syarat cukup, rukun pula tak cukup, solat tak ada tamaninah, sedangkan dia rukun, sebagaimana kita belajar dalam mazhab kita, dalam mazhab Syafi'i, maka tak sah, batal, Allah tak terima. Ataupun cukup dari segi keikhlasan, syarat cukup, rukun cukup, tak belajar perkara yang membatalkannya, bergerak 3 kali berturut-turut, pergerakan yang besar. Okey, ini yang sebut dalam perbahasan mazhab Syafi'i, tak bahas mazhab lain lah. Okey, batal sembahyang, pergerakan yang besar. Okey, hatta kalau tu imam sembahyang sini, kita mari, okey, nak dapat rakaat ni, okey, kita mari, dia tu imam rakaat, Allahu akbar rakaat, kita duduk ujung tu. Okey, oleh kerana nak dapat rakaat, akad takbir sana, Allahu akbar rakaat sekali dengan imam. Okey, lepas tu berjalan lah slow-slow apa sini. Tapi tak boleh jalan 3 kali berturut-turut, 1, 2 berhenti sekejap, subhanallah sekadar, itu tamakninah. Lepas tu berjalan balik, 1, 2 berhenti sekejap. Ya, sampai sini nak beritahu boleh, tapi kalau 3 kali berturut-turut menyebabkan batal. Okey, kecuali atraf ni ialah pergerakan kecil. Okey, pergerakan kecil ni contohnya kita letak gatal sangat, okey, letak jari kita sini, garulah. Okey, berapa ribu kali pun tak apa. Sebab apa? Sebab dia atraf kecil, tapi kalau yang ni besar. Okey, jadi ini terdapat dalam perbahasan mazhab. Mungkin ada kitab lain sebut lain, namun kitab yang biasa yang kita belajar seumpama kitab Muniyatul Musalli dan beberapa kitab
yang diajar kepada kita biasa sebut macam tu. Okey. Sebab apa? Sebab fiqh ni khilafnya banyak sangat. Ada 200 khilaf dalam bab sembahyang saja. Kalau nak kira khilaf. Okey. Jadi kita kena jaga. Ketidak dah buat dah tapi Allah tak terima ataupun amal kita tidak diterima. Kenapa? Kerana batal. Itu yang buat. Okey. Dan ada juga di antara amal yang kita buat yang memang sudah cukup dah. Keikhlasan ada, okey. Syarat ada, rukun ada, perkara membatalkannya kita tak langgar. Okey. Allah terima amal kita. Ini sebut tanggungjawab. Namun Allah sekadar terima saja amal kita. Allah terima sebab apa? Sebab cukup semua. Tapi syarat dari segi pahala ganjaran tak ada. Terima saja. Kenapa? Tanyalah Allah. Sebab Nabi pernah sebut, Nabi sebut rubba shaimin laisa lahu min saumihi illa al-ju' wal atash. Berapa ramai orang yang berpuasa, dia tidak dapat apa-apa daripada puasanya melainkan lapar dan dahaga. Puasa dah. Wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Berapa ramai orang yang mendirikan malam qiyamul lail. Kita ni tak buat, dia ni buat. Okey, tapi tidak ada apa daripada mendirikan malam itu, bangunnya malam itu melainkan letih. Ni orang buat dah ni. Bermakna kalau amalan wajib tadi, contohnya soal puasa wajib, dia tak perlu qada dah sebab sudah cukup syarat rukun semua. Tapi ganjaran tak ada. Kalau solat yang fardu, bermakna dia cukup dah semua, tak perlu qada. Namun tak ada apa-apa ganjaran. Begini sekali sebut tanggungjawab, memang rasa penat dengan segala kelemahan yang ada pada kita sekarang ni. Okey. Dan mungkin dalam banyak-banyak amal kita buat memang Allah terima. Okey, memang Allah terima. Dan Allah beri ganjaran, tapi ganjarannya ialah kalau ikut markah, ikut peratus 50% je dapat. Luluh lah. Kalau 49 tak luluh. Sebab apa? Sebab kualiti amal kita. Okey, dan mungkinlah dalam banyak-banyak itu sebahagian kecilnya Allah terima amal kita. Kalau ikut peratusnya mungkin 90%. Tapi yang ni berapa banyak daripada yang tak ada? Okey, yang kena reject yang tak buat, yang berkait dengan kita yang kena reject, yang ni berapa banyak? Ini tanggungjawab. Bermakna bila sebut tanggungjawab rasa berat je. Sebab apa? Sebab dia datang daripada kita. Namun kita tak boleh bila rasa berat, rasa payah tak buat. Lagi berat. Jadi bagaimana Allah SWT beri rahmat kepada kita dalam melaksanakan tanggungjawab. Allah bagi rahmat sekiranya ada apa? Ada perbuatan. Maknanya tak ada pilihan kepada kita. Kalau nak rahmat Allah, buatlah sebaik mungkin. Mudah-mudahan dengan sedikit amal yang kita buat ini, Allah beri ganjaran yang begitu banyak sekali. Sebab apa? Sebab ini rahmat Allah. Dan bila kita sebut rahmat, dia datang daripada Allah. Siapa Allah? Yang maha kaya. Okey, Allah SWT yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang maha penerima taubat. Jadi kita tak ada pilihan lain, kena buat sebaik mungkin, walaupun dalam keadaan kita takut, dalam keadaan macam-macam disebut tadi. Mudah-mudahan dengan sedikit amal yang kita buat ini, Allah beri rahmat kepada kita. Maka bila Allah beri rahmat, satu amal diganjarkan 10, boleh sampai 100, 700, boleh sampai lebih pada itu lagi. Sebagaimana kita bincang yang lepas, Allah boleh bagi tidak ada had. Tapi ini rahmat Allah. Barang kalau orang dapat rahmat Allah macam ni, untung dia. Ataupun rahmat Allah sebagaimana kita bincang dalam pertemuan yang lepas, dalam bentuk Allah padam dosa kita. Sebagaimana syaratnya kena buat lah. Apa yang perlu kita buat dalam perbincangan yang lepas? Kita kena buat dua perkara. Sebagaimana dalam muqaddimah As-Salawatul Khamsu yang kita bincang yang lepas.
Inilah benchmark, inilah asas ukuran kepada nak jadi orang yang baik di sisi Allah. Sebab apa? Sebab dia akan dapat rahmat Allah. Bermakna orang yang baik diiktiraf oleh Allah pasti dapat rahmat Allah. Okey, siapa? Yang pertama, sekurang-kurangnya dia melaksanakan yang fardu. Bermakna dia buat. Yang kedua, sekurang-kurangnya bermakna bukan suruh buat fardu saja, tapi sekurang-kurangnya dia berusaha menjauhi dosa besar. Yang kita bincang sekarang. Bermakna dengan dua ni, okey, ciri ini, amal ini, perbuatan ini, mudah-mudahan turunnya rahmat. Dan rahmat Allah macam mana yang telah kita sebut sebelum ini, antaranya orang menjauhi dosa besar. Dalam surah An-Nisa ayat 31, in tajtanibu kaba'ira, sekiranya kamu menjauhi dosa besar, ma tunhauna anhu, dosa yang apa yang Allah larang daripada kita mengerjakannya. Okey, apa yang Allah bagi? Nukaffir ankum sayyiatikum, kami akan padam, hapuskan dosa-dosa kamu, dosa-dosa lain yang kita buat dulu, khususnya dosa-dosa kecil. Ini rahmat Allah. Sebab apa? Sebab kita sudah buat sesuatu, tanggungjawab kita buat, maka Allah pun bagi rahmat. Rahmat dia macam mana? Dia akan hapus dosa-dosa kecil kita. Okey, disebut dalam ayat, dalam hadis sebelum ini, selang-selang masa antara sembahyang 5 waktu Allah hapus dosa kita. Selang-selang masa antara Jumaat Allah hapus dosa kita. Selang-selang masa antara Ramadan Allah hapus dosa kita. Maknanya kalau Allah nak hapus dosa kita, sebab ini rahmat daripada Allah. Berapa banyak Allah nak hapus dosa kita? Allah nak hapus dosa kita setiap saat. Setiap saat Allah nak hapus dosa kita adalah hak Allah, seorang pun tak boleh halang. Okey. Ataupun kalau Allah nak hapus dosa kita, nak padam dosa kita setiap minit, tak ada orang boleh halang. Sebab apa? Sebab dia datang daripada Allah. Pasti dia berlaku bila Allah nak. Tapi tanggungjawab bila datang daripada kita, belum pasti Allah terima. Dua keadaan. Bermakna bahawa dalam kehidupan kita, kita memang kena laksanakan tanggungjawab. Dalam keadaan bimbang, takut kita, sebab itu sifat tanggungjawab yang telah disebut tadi. Namun bila diberi rahmat oleh Allah, untung kita. Untung besar bila Allah beri rahmat kepada kita, kerana dengan amal sedikit Allah nak beri ganjaran yang berterusan. Dengan kita melaksanakan tugas asasi tadi, melaksanakan yang fardu, menjauhi dosa besar, Allah padam dosa kita mungkin setiap saat, setiap minit, setiap jam, setiap hari. Untung kita. Tapi ini rahmat Allah, pemberian Allah. Dan Allah nak bagi lagi pahala berterusan yang kita buat, ilmu yang bermanfaat, kita mati boleh lagi. Sedekah jariah yang kita bagi, kita dah tak ada dah, boleh lagi ganjaran. Ini rahmat daripada Allah. Namun kalau Allah tarik balik rahmat tersebut, kita nak bergantung dengan apa? Apa yang boleh bantu kita? Jadi jangan sampai tahap Allah tarik rahmat dia. Jadi dalam Quran sebenarnya banyak ayat, bila kita boleh baca, kita boleh agak boleh tahu ayat ni ada rahmat, ayat ni seolah-olah Allah tarik balik rahmat. Sebab apa kita kata seolah-olah? Sebab itu hak Allah. Kalau Allah nak bagi juga, adalah hak Allah, bukan kita menentukan. Cuma itu gambaran yang digambarkan kepada kita supaya kita beringatlah. Jangan sampai tahap Allah tarik rahmat dia daripada kita. Sebab kita tidak ada lagi ruang dalam kehidupan kita melainkan rahmat Allah. Okey. Jadi antara yang paling jelas hanyalah ialah dosa besar. Dan dosa besar yang paling besar yang telah kita bincang yang lebih ialah syirik. Memang jelas, almost confirm. Okey, Allah tarik rahmatnya. Okey, kecuali bila dia kembali balik beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi kita boleh manfaat ayat. Okey, ayat tentang dosa besar ni, ayat yang berkait dengan syirik ini, terdapat yang Allah sebut syirik saja, kalimah syirik, innahu man yusyrik, inna syirka, syirik saja dalam Quran ada sekitar dalam 165 ayat. Cuba baca, cuba tengok.
Bila jumpa asyirku, yashraku, yushriku, okey, kita jumpa kalimah okey, syirik, maka cuba tengok Allah guna ayat macam mana. Kita lihat, kita boleh tengok penggunaannya begitu keras, begitu tegas, dan biasanya dia buat penegasan yang berlapis-lapis. Penegasan, sebut sekali, sebut lagi kali kedua, kadang-kadang sebut lagi kali ketiga. Orang kata sekali cukup dah sebut, tapi dia sebut lagi, menggambarkan benda ni confirm ataupun serius. Itu kita boleh tengok bila kita jumpa ayat syirik. Okey, sebab apa? Sebab jelas bahawa syirik ini Allah tarik rahmat dia. Syirik ini, begitu juga dosa-dosa besar yang lain, kita akan kehilangan rahmat. Bahaya. Perkara ini amat bahaya dan kita hendaklah menjauhinya. Kenapa? Kerana menyebabkan kita akan kerugian yang amat besar, yang Allah Subhanahu Wa Taala beri amaran kepada kita. Sebab itulah syirik ni, itu ayat syirik saja, belum lagi ayat kufur. Ayat kufur anda rasa campur syirik, campur murtad, campur seumpamanya mungkinlah mencecah 1000 ayat. Cuba baca Allah kata apa kepada perlakuan macam ni. Sedangkan bila kita baca ayat, kita jumpa banyak Allah sebut di akhirnya innallaha ghafurur rahim. Di akhir kan, awal ni sebut dosa, awal ni sebut macam-macam kezaliman, di akhir sekali Allah sebut innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah ini Maha Pengampun, Maha Penyayang. Bermakna ada harapan lagi. Banyak ayat yang kita baca Allah SWT nyatakan demikian. Tapi bila sebut syirik, Allah tak sebut macam tu. Tak ada dalam Quran. Begitu juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seumpama benda itu tidak ada. Okey, kita jumpa juga ayat innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah ini Maha menerima taubat dan juga Maha Penyayang. Tapi bila sebut syirik, tidak disebut tentang perkara tersebut. Ini gambaran kepada ini tanda Allah tarik balik rahmat dia. Jadi bukan ini saja, banyak lagi perbuatan, perlakuan lain yang bila kita baca Quran cuba perhati, untuk menjadi panduan dalam kehidupan kita supaya kita termasuk dalam golongan yang Allah tarik balik rahmat. Sebab rahmatlah membawa kita ke syurga. Rahmatlah membawa kita kepada redha Allah, kejayaan. Bila Allah tarik balik, apa yang kita dapat? Okey, jadi kita cuba tengoklah beberapa ayat yang terdapat dalam nota ni, dan ana tambah sedikit 1-2 ayat sebagai contoh. Yang lain tu mungkin kena buat kena baca sendirilah. Dalam ayat yang banyak lagi tu 165 ayat. Okey, jadi kita tengok dulu sebelum kita baca nota dia. Okey, cuba tengok dalam surah An-Nisa ayat 48. Okey, bagaimana Allah SWT menyatakan gambaran yang keras tentang syirik, iaitu innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Innallaha la yaghfiru, sesungguhnya Allah tidak akan mengampun dosa syirik. Allah tak ampun. Sedangkan dalam ayat lain Allah gambarkan dia ini Maha Pengampun. Ar-Rahim, Al-Ghaffar, At-Tawwab. Itu ayat menggambarkan tentang Allah ini Maha Pengampun. Banyak ayat, bahkan digambarkan inna rahmati wasi'at kulla syai'. Sesungguhnya rahmat aku ni wasi'at, melebihi segala sesuatu. Sebab Allah ada sifat Al-Kamal dengan Al-Jalal. Sifat Al-Kamal, sifat Al-Jalal, Maha Perkasa. Innallaha azizun hakim. Allah Maha Perkasa, Maha Hakim, Maha Bijaksana. Al-Jabbar, boleh Allah boleh buat apa saja, kun fayakun. Tapi Allah gambarkan bagi Allah sifat rahmat, sifat Al-Kamal, sifat sempurna. Dan sifat Al-Kamal, sempurna ini, rahmat Allah ini meliputi semua segala sesuatu, bermakna melebihi murka Allah. Allah gambar demikian. Allah boleh menunjukkan kemurkaannya kerana hanya kun fayakun saja. Tapi
Allah berikan rahmatnya, iaitu pengampunan kepada kita, walaupun Allah boleh mengazabkan kita. Kalau manusia kadang-kadang kita marah pada orang, tapi nak ambil tindakan tak boleh. Allah boleh ambil bila-bila masa saja, sebab umat terdahulu dah hancur ramai dah musnah, putus keturunan mereka. Tetapi Allah SWT biarkan kita dalam keadaan kita berdosa ini, mudah-mudahan kemudian hari kita kembali bertaubat kepada Allah. Kerana apa? Kerana sifat penyayang, pengampun, pengasih Allah. Namun bila disebut tentang syirik, innallaha la yaghfiru, Allah tak akan ampun. Satu. Kemudian Allah sebut pula ayat lain, dosa lain, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah ampun dosa lain selain pada syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Ini jelas, orang kata lapisan. Yang lapisan pertama disebut Allah tak akan ampun, tapi syirik dosa lain Allah akan ampun. Bermakna seolah-olah tidak ada harapan bagi mereka yang syirik dari segi mendapat rahmat Allah. Ini yang pertama. Dan kita bincang juga dalam hadis yang sebelum ini, bagaimana disebut dalam hadis yang sahih tentang orang yang pernah bunuh 100 orang, tapi bila datang kepada Allah mohon keampunan, dengan bersungguh-sungguh, Allah ampun dosa dia. Syirik Allah tak ampun. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah cuba tengok dalam surah Luqman ayat 13. Apa yang Allah nyatakan? Inna syirka la zulmun azim. Itu bermakna bila sebut sekali, ulang sekali lagi, bermakna memang kata-kata almost confirm, hampir confirm lah. Disebut tentang inna syirka. Ini Luqman nasihat kepada anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, jangan kamu syirik kepada Allah. Inna syirka, sesungguhnya syirik ini, la zulmun azim, satu kezaliman. Bermakna bila sebut satu kezaliman, sudah menggambarkan tentang buruk kesannya. Sebab bila digambarkan kezaliman, biasanya akan disertai dengan neraka. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar, jangan kamu cenderung kepada orang yang melakukan kezaliman, nescaya kamu akan disambar oleh api neraka. Jadi bila sebut tentang zalim, sudah teruk. Tapi bila disebut tentang syirik, la zulmun, satu kezaliman azim. Satu kezaliman bukan saja zalim yang amat besar, yang amat teruk. Bermakna memang nampak gaya macam tak ada harapan. Itu yang kedua. Yang ketiga, surah Al-Ma'idah ayat 72. Yang ni mungkin kita boleh ambil sedikit pelajaran yang mungkin bagulah. Bagi setengah. Cuba kita tengok dua. Yang pertama dari segi makna ayat jelas, yang kedua dari segi penggunaan perkataan dalam bahasa Arab. Kita belajar bahasa Arab sikit malam ni. Iaitu innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Kita tengok makna dulu. Maknanya ialah innahu man yusyrik billah, sesungguhnya orang yang syirik, menyekutukan Allah dengan sesuatu. Faqad, maka pastilah, pasti itu confirm kan, harramallahu alaihil jannah, Allah haramkan baginya syurga. Bermakna bila haramkan syurga, tempat satu lagi ialah neraka. Cukup dah. Tapi kenapa Allah ulang lagi? Ayat yang tak dipengulang juga kan, zulmun azim. Yang la yaghfiru, kemudian yaghfiru dosa lain. Yang ni lagi jelas, iaitu faqad haramallahu alaihil jannah, sesungguhnya Allah haramkan neraka. Bermakna Allah haramkan syurga, maknanya neraka. Tapi Allah sebut lagi wa ma'wahun nar, tempat tinggalnya memang confirm dah neraka. Maknanya diulang dua kali. Diharamkan syurga, maknanya neraka, dan disebut lagi tempat tinggalnya, memang betul lah sinilah tempat dia, iaitu neraka. Maka sudah jelas, menjelaskan kepada kita dari segi maknanya, seolah-olah memang confirm dah tempat dia. Kecuali mereka yang kembali balik kepada Islam. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah
Kalau kita faham sedikit bahasa Arab, cuba tengok ayat faqad harrama. Qad ni dia ada dalam bahasa Arab ni, dia agak unik sikit dan kompleks. Sebab apa? Sebab dia banyak ayat-ayat yang membawa makna yang banyak. Contohnya fi, huruf fi tu, fi maknanya fil madrasah, di sekolah, fil baiti, dalam rumah. Fi saja mengandungi sekitar dalam 19 makna. Fi saja. Tengok kepada, depend pada penggunaan ayat. Ini dia agak particular. Okey, jadi bila sebut faqad, dia ada huruf taukid tentang nak tunjuk bersungguhnya kenyataan ini. Antaranya ialah qad. Okey, qad ni dia macam ni. Kalau dia masuk dengan fa'il madhi, dia tanda dia memang strong, memang dia nak taukid, nak confirm, nak menyatakan bersungguhnya, serius. Tapi kalau qad dia masuk dengan fa'il mudhari', dia menyatakan benda yang kemungkinan, tak pasti, kadang-kadang, dia tak kuat. Okey, jadi kalau ayat ni dia masuk dengan fa'il apa? Dia masuk dengan fa'il madhi. Fa'il madhi ni okey, dia ada huruf, nak cerita payah. Okey, kena belajar sikitlah. Okey, fa'il madhi ni dia tak ada huruf dua. Okey, harrama di belakang tu huruf satu kan. Kalau haramun, okey, bagi dua, itu dia isim. Haramun ni maknanya pencuri. Okey, kalau haramun lah. Okey, tapi kalau harrama ni mengharamkan. Okey, ni fa'il madhi. Fa'il madhi menunjukkan kepada past tense yang lepas. Jadi past tense ini, ayat past tense dalam bahasa Arab, selain pada yang lepas, nak tunjuk benda ini confirm, jelas lah. Okey, benda ini strong, kuat. Tapi bila menggunakan fa'il mudhari' yang sedang berlaku dan akan datang, tak kuat, sebab sedang berlaku mungkin boleh berubah, yang akan datang pun mungkin boleh berubah. Okey, jadi bagaimana kita nak kenal fa'il mudhari'? Bila sebelum daripada huruf ataupun fa'il, sebelum huruf fa'il iaitu harrama itu, dia masuk huruf ya, yahrumu. Okey, itu fa'il mudhari'. Ataupun yahrumu maknanya dia. Kalau dia wanita, perempuan, tahrumu, huruf ta. Okey, ta titik dua. Kalau kami, nahrumu, huruf nun. Okey, ataupun kalau saya, ahrumu. Selain pada itu huruf yang menunjukkan fa'il mudhari' yang sedang berlaku ataupun yang akan datang. Jadi dalam ayat ini merujuk pada fa'il madhi yang lepas. Apa makna fa'il madhi? Bersungguh. Bermakna innahu man yusyrik billah. Kalau kita faham bahasa Arab, dia sebut sesungguhnya barang siapa yang syirik kepada Allah. Okey, yusyrik billah itu ialah yang sedang bersyirik. Ini fa'il mudhari' lah. Okey, tapi selepasnya disebut faqad harrama. Kita bahas faqad harrama. Faqad harrama dia masuk dengan fa'il madhi yang telah lepas. Maknanya ialah faqad, sesungguhnya. Okey, Allah mengharamkannya. Bermakna ini tegas ni, sesungguhnya Allah haramkan padanya syurga dan tempat tinggalnya ialah neraka. Bermakna memang keras, kasar. Orang kata no choice, tidak ada peluang. Okey, no hope, tidak ada harapan lagi. Sebab apa? Sebab qad masuk, harrama alaihil jannah yang kedua, yang ketiga wa ma'wahunna. Tiga benda. Ini kalau kita nak bahas dari segi bahasa Arab. Tapi kalau faqad yahrumu, berkemungkinan Allah akan mengharamkannya dengan syurga. Bermakna tak kuat. Ini gambaran kepada setengah-setengah ayat. Bila kita baca, seolah-olah nampak tak ada peluang lah kita. Sebab apa? Sebab perbuatan ni perbuatan yang kita akan ditarik balik rahmat. Allah tak bagi dah. Okey, ini cara kita nak berkenalan dengan beberapa ayat. Okey, satu ayat, dua ayat pun cukup dah. Okey, mungkin. Jadi bila tuan-tuan jumpa qad, dia masuk dengan fa'il madhi, maknanya ayat dia bersungguh. Tapi kalau masuk dengan fa'il mudhari', yahrumu, ahrumu, nahrumu, okey, tahrumu tu, ataupun seumpamalah ayat lain, dia bermaksud tak kuat sangat, berkemungkinan, barangkali. Okey, kadang-kadang dan seumpama lagi. Jadi jelas dalam ayat ini dari segi maknanya jelas, dari segi penggunaan bahasa pun memang nampak tegas, keras. Sebab syirik. Syirik memang kita faham dah. Tapi yang bab lain pun sama.
Bak akan datang sihir, ayat yang hampir sama juga digunakan. Okey, ayat yang berkenaan dengan membunuh orang, ayat yang hampir sama juga digunakan. Sebab apa? Sebab seolah-olah tidak ada rahmat. Jadi jangan sampai tahap Allah kata kepada kita macam tu. Okey. Jadi ana ambil satu lagi ayat. Okey, cuba tengok dalam surah Al-Baqarah ayat 217. Tak ada dalam ni. Tapi jelas tentang syirik. Okey, iaitu tentang murtad. Iaitu disebut okey. Disebut di dalam ayat tersebut, wa man yartadid minkum an dini fayamut. Barang siapa yang murtad, maknanya syirik sama jelah, fayamut, maka dia mati. Okey. Maka Allah kata apa? Wa huwa kafir, maka dia adalah kafir. Kesan daripada itu apa dia? Faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Mereka ini gugur habis amalnya. Habis tak ada di dunia dan juga di akhirat. Gugur di dunia, akhirat Allah tak terima. Okey, satu bermakna menggambarkan kalimah gugur amal kita adalah satu kalimah yang seolah-olah tidak adanya rahmat untuk kita. Kemudian disebut apa lagi? Okey, ulaika ashabun nar, mereka ini penghuni neraka. Neraka macam mana digambarkan? Hum fiha khalidun. Neraka tu teruk dah. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, mereka kekal selama-lamanya dalam neraka. Memang tak ada ruang lah. Okey, itu ayat yang keberapa? Okey. Dan ayat terakhirlah sebagai contoh, ya, ayat lain mungkin tuan-tuan boleh tengok lagi. Cuba tengok dalam surah Az-Zumar ayat 65. Okey, ini telah kita bahas dalam pertemuan kita sebelum ini. Iaitu disebut, okey, iaitu dalam ayat tersebut, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sekiranya kamu syirik kepada Allah, okey, dalam ayat tersebut, la yahbatanna amaluka, nescaya akan gugur seluruh amal kamu. Ini sebagaimana ayat tadi menjelaskan syirik. Dan ana ambil satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sebut dalam keadaan syirik bagaimana, man baddala dinahu faqtuluh. Okey, ini hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Ahmad. Man baddala dinahu faqtuluh, barang siapa yang tukar agamanya, termasuk syirik lah. Yang syirik tu, orang murtad itu syirik lah. Okey, apa kesannya? Faqtuluh, hendaklah dibunuh. Yang telah kita bahas dalam perbincangan kita sebelum ini, orang yang syirik, okey, dalam persoalan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang syiriknya ialah ada 3 pandangan. Dan pandangan ini pandangan yang rajih, pandangan yang lebih kuat, yang lebih tepat, iaitu berdasarkan kepada hadis ni, siapa yang murtad, yang tukar agamanya, hendaklah dibunuh. Cuma bagaimana nak dibunuh, itu banyak pandangan. Ada pandangan mengatakan diberi tempoh 3 kali. Sekali, okey, panggil dia, okey, jelaskan, murnikan akidahnya, dia tak nak, dia nak murtad juga. Okey, kali kedua, lepas tu tunggu sebulan lagi ke 2 minggu lagi, jelaskan. Okey, kali ketiga barulah dibunuh. Ada yang mengatakan beri tempoh sebulan. Ada yang mengatakan sekali cukup dah beri tempoh. Ada yang mengatakan beri banyak kali sehingga dia memang confirm tak nak tukar dah, nak murtad juga, baru dibunuh. Okey, itu pandangan yang pertama. Berdasarkan kepada dalil ini, man baddala dinahu faqtuluh, barang siapa yang menukar agamanya, hendaklah dibunuh. Pandangan kedua mengatakan, anda tak ingat Abdul Aziz Majishun dan beberapa orang lagi mengatakan dibunuh terus. Pandangan ketiga, pandangan salah satu pandangan daripada dalam mazhab Hanafi, mengatakan boleh kalau tak bunuh, tapi tak boleh dibiarkan ia berleluasa, dia berlegak di kalangan orang ramai sehingga mempengaruhi orang ramai untuk murtad. Maka hendak kerajaan hendaklah ambil tindakan, sama ada dipenjara ataupun ditahan sehingga dia kembali kepada Islam.
Okey, jadi ada 3 pandangan, tapi pandangan yang lebih kuat mengatakan man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang menukar agamanya hendaklah dibunuh. Gambaran kepada berat bunuh ni dalam Islam memang satu jenayah yang serius. Tapi dibolehkan. Yang pertama hukum qisas, yang kedua orang murtad. Memberi gambaran kepada memang dosa ini dosa yang tidak ada harapan lagi, seolah-olah macam tu. Okey, maka jelas kepada kita tentang beberapa ayat Quran dan hadis menjelaskan kepada kita perbuatan ini memberi gambaran rahmat Allah ditarik balik, diharamkan ataupun tidak diberi kepada dia. Okey, ini kemuncak pada dosa. Mungkin bahagian dosa lain kita boleh tengok lagi bagaimana bila kita baca memberi gambaran kepada Allah tarik balik juga rahmat. Okey, ana ambil satu contoh dosa lain yang kita baca dalam perbincangan kita lepas. Okey, disebut dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Muslim dan juga Imam An-Nasa'i. Nabi sebut apa? Thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim walahum azabun azim, syaikhun zanin wa malikun kadzab wa ailun mustakbirun. Ini gambaran kita bimbang ni, sebab possibility untuk Allah stop rahmat dia besar. Okey, salasatun, ada 3 golongan. Bab 3 golongan ni kita akan, mungkin ada masa nanti kita bahas dalam banyak ayat yang bila Nabi sebut 3 golongan. Adakah 3 ni saja? Sebenarnya bukan 3. Okey, 3 ni nak beritahu permulaan kepada banyak. Okey, sebab apa sebut 3? Ingat 3 dulu, lepas ni ambil 3 lagi, lepas ni ambil 3 lagi. Okey, jadi bukan 3 ni saja, yang lain tak ada, tidak. Jadi salasatun la yukallimuhumullah, 3 golongan yang Allah takkan. Okey, bagaimana Nabi sebut cara seolah-olah rahmat Allah itu ditarik, iaitu diulang-ulang benda yang buruk. Okey, disebut di sininya ialah salah satu 3 golongan. Siapa? La yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, Allah tak akan bercakap dengan di hari kiamat. Tak bercakap maknanya tak ada ruang nak nego lah rahmat. Okey, tak ada ruang untuk mohon syafaat ataupun seumpama lagi. Cukup dah bila disebut mereka ini Allah tak bercakap dengan dia, sudah cukup. Tapi disebut lagi, Nabi sebut lagi apa dia? Wala yanzuru ilaihim, dan Allah tak tengok pada dia dengan pandangan rahmat. Lebih kurang sama yang pertama tadi. Okey, Nabi ulang lagi apa dia? Wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan membersih, menyucikan mereka. Sama juga dengan tadi. Dan yang keempatnya ialah nak confirm lagi, hampir pasti dia ni bagaimana? Walahum azabun azim, bagi mereka azab yang pedih. 4 kali sebut benda yang hampir sama. Ini gambaran berkemungkinan dia ini tak dapat rahmat. Bukan kita kata tak dapat, berkemungkinan. Kita bimbang. Sebab apa? Sebab Allah boleh nak bagi, tapi takut Allah tarik balik. Sebab itulah diulang berulang-ulang kali benda yang buruk, benda yang serius. Kita bimbang. Bimbang apa? Bimbang betul-betul Allah tarik balik rahmat. Ini selain daripada syirik ni. Tadi kita cerita bab syirik memang jelas dah. Yang lain, apa dia? Yang pertama ialah syaikhun zanin, orang tua yang berzina. Kena cari. Okey, yang cari pasal. Wa malikun kadzab, pemerintah yang berdusta, yang menipu. Jangan cari pasal benda macam ni. Okey, ini kena beringat lah. Kita beringat, jangan duduk pada tahap ini. Yang ketiga, wa'ailun mustakbirun, iaitu orang yang melarat, orang yang miskin. Adalah miskin, sebab itu dengan kemiskinan inilah di antara medium dia nak rapat diri dia dengan Allah, nak bergantung kepada siapa lagi. Tapi miskin ini sombong. Na'udzubillah. Okey, jadi jangan sampai tahap ada 3 golongan ini kita bimbang, takut Allah tarik balik rahmat. Sebab kita tak tahu perkara sebenar itu urusan Allah. Tapi bila disebut ayat macam ni, menggambarkan seolah-olah sekali disebut iaitu Allah tak bercakap dengan mereka, sebut lagi Allah tak melihat mereka, ulang lagi Allah tak menyucikan mereka, sebut lagi bagi mereka azab yang pedih.
Nak lepas satu-satu lapis itu bukan senang. Jangan sampai tahap ayat ini ditujukan kepada kita. Sebab kita bimbang bila Allah kata tidak ada rahmat untuk kamu, di mana lagi kita nak cari untuk kehidupan kita di akhirat nanti khususnya. Okey, jadi ini sebahagian daripada contoh-contoh yang banyak yang kita boleh ambil dalam perbincangan kita pada malam ini. Okey. Jadi anda rasa anda kena baca kat sikit. Okey. Jadi kita baca sedikit dulu. Okey, anda baca saja sebab tadi dah hurai dah. Okey, jadi dalam muka surat 8 itu dosa satu, menyekutukan Allah syirik. Okey, wa qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'na bi ulumihi fid darain. Jadi berkata al-Imam Al-Hafiz Al-Dhahabi, adapun dosa yang paling besar adalah menyekutukan Allah dengan sesuatu. Dosa tersebut ada dua macam. Dosa besar ada dua jenis. Syirik ni. Syirik yang pertama jali, jelas. Okey, yang nampak. Syirik kedua khafi, tersembunyi. Asalnya dosa besar, riak, ujub, tapi dia boleh sampai kepada syirik. Jadi kena hati-hati. Yang pertama iaitu mempersamakan sesuatu dengan Allah serta menyembah kepada selain Allah. Misalnya menyembah kepada batu-batu, pohon-pohon, matahari, bulan, dan menyembah kepada Nabi, kepada orang yang mulia ataupun yang berkuasa, menyembah bintang, malaikat ataupun raja. Okey. Menyembah binatang atau yang selain daripada semua itu, yang seumpama itulah. Okey, kita ambil dia ni, sembahan ni macam mana? Kita ambil dia sebagai tempat yang kita agungkan dia, tempat rujukan kita. Okey, kalau sekarang ini ideologi. Okey, walaupun tak disebut di sini, sebab apa? Sebab zaman Imam Az-Zahabi ni tak ada lagi sekular. Okey. Sekular, komunis, tak jelas lagi. Tapi seumpama dengan ni lah. Maka itulah syirik yang dikategorikan sebagai dosa yang paling besar dan tidak terampun lagi sebagaimana yang diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran yang kita baca tadi. Okey, ayat pertama surah An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan dia akan mengampuni dosa selain daripada syirik bagi sesiapa yang dikehendakinya. Okey, jadi dikehendakinya itulah rahmat Allah, tapi tak dapat dia. Okey, Allah berfirman lagi, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik ini atau menyekutukan Allah dengan sesuatu adalah satu kezaliman yang besar. Dan firman-Nya lagi surah Al-Maidah ayat 72, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka pastilah Allah akan mengharamkan baginya memasuki syurga dan tempatnya adalah neraka. Kan tu confirm. Okey. Dan ayat-ayat yang membicarakan dari hal syirik amatlah banyak bilangannya. Okey. Dia ada nota kaki tu kan. Bilangan ayat nota kaki di bawah yang membicarakan dari hal syirik kepada Allah dengan memakai kalimah syirik, asyirku. Okey. Yusyriku dan seumpamanya dan liku-likunya mendekati 165 ayat. Ini selain daripada ayat-ayat yang disebut dengan kalimah-kalimah lain. Contohnya kufur. Okey, contohnya ialah disebut sebagai murtad dan seumpama lagi. Jadi banyak lagi. Okey. Maka barang siapa yang menyekutukan Allah dengan sesuatu yang kemudiannya ia mati dalam keadaan syirik, maka pastinya ia masuki syurga, masuki neraka. Silap. Okey. Neraka ni berapa lama? Selama-lamanya. Demikian pula orang yang beriman kepada Allah dan mati dalam keadaan beriman, maka orang yang bersangkutan akan menjadi penghuni syurga, walaupun mungkin sebelumnya dia akan disiksa terlebih dahulu di dalam neraka kerana melakukan perbuatan maksiat dosa yang belum diampuni. Orang beriman bila mati kena beriman, dia memang dapat kunci syurga. Cuma nak masuk tu dua cara. Terus masuk bagi mereka yang beriman dan beramal soleh. Okey, masuk neraka lewat, masuk syurga, masuk neraka dulu, kemudian lepas daripada balasan dosa dan maksiat baru masuk syurga bagi mereka yang beriman, mati dalam keadaan beriman namun ada dosa maksiat yang tidak diampun oleh Allah menyebabkan beratnya amal keburukannya, maka dia dimasukkan ke dalam neraka dulu sehingga mungkin ribuan tahun, kemudian selepas daripada azab tersebut barulah dimasukkan ke dalam syurga. Namun orang syirik terus ke dalam syurga sampai bila-bila.
Dalam hadis sahih disebut bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair salasan disebut 3 kali. Maknanya Nabi ulanglah, ala unabbiukum bi akbaril kabair, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Jadi bila disebut diulang berulang-ulang kali, maknanya benda ini perlu diperhatikan dan serius. Qalu bala ya Rasulullah, qala asyirku billah wa uququl walidain, wa kana muttaqian fajalasa faqala ala wa qaulaz zur ala wa syahadata zur, fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakata. Rawahul Bukhari wa Muslim. Maukah aku tunjukkan akan dosa yang paling besar? Hal itu dinyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali, ulang 3 kali. Lalu para sahabat menjawab, ya mahu, tunjukkanlah. Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu menyatakan bahawa ia adalah menyekutukan Allah dengan sesuatu, dan itu yang pertama. Yang kedua, dan derhaka kepada kedua bapa. Ketika itu Nabi dalam keadaan bertelekan, duduk berteleku. Okey, kemudian beliau baginda sallallahu alaihi wasallam duduk bersila. Okey, sambil mengatakan yang ketiganya ialah, awas kamu daripada dosa berkata dusta dan bersaksi palsu. Terus beliau iaitu baginda sallallahu alaihi wasallam terus mengulangi ucapan itu, iaitu yang ketiga ni. Sesungguhnya, okey, Nabi ulang acak kali. Okey, kata-kata dusta dan saksi palsu. Sesungguhnya kata-kata dusta dan saksi palsu, sehingga kami para sahabat mengharapkan semoga beliau iaitu baginda sallallahu alaihi wasallam berdiam pula. Kerana kami dalam hati kami kata supaya Nabi berhenti lah. Sebab kami faham dah bahawa satu masa nanti jenis kata-kata dusta saksi palsu ni akan berlegar dalam masyarakat, akan jadi satu masalah besar yang berlakunya hari ni. Okey. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah 7 dosa besar. Yang pertamanya ialah asyirku billah, syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita setakat ni dululah untuk kali ini. Mudah-mudahan sedikit sebanyak perbincangan kita ataupun poin yang kita nak bincang ialah sebut tadi satu poin sebenarnya, iaitu kita nak perhatikan ayat-ayat yang gambaran bagaimana Allah tarik rahmat dia. Kita tak berani nak kata, tapi itu hak Allah, tapi seolah-olah gambaran seolah-olah rahmat itu ditarik balik. Bagaimana ayat itu dikeraskan dan diulang. Okey, benda yang hampir sama, seolah-olah gambarannya tidak ada harapan untuk kita. Okey. Ada soalan ke? Okey, clear ke? Kalau tak ada soalan, kita berhenti setakat ni dululah. Mudah-mudahan sedikit sebanyak kita dapat ambil pelajaran daripada ayat Quran. Banyak sebenarnya pelajaran Allah nak mesti sampaikan kepada kita. Cuma kekangan kita ialah kita tak faham bahasa Arab. Namun bukan menjadi alasan. Kita belajar satu ayat sehari pun tak apa dah. Okey, umpamanya kalimah qad tadi. Qad itu bila masuk dengan fa'il madhi, dia maknanya serius, sungguh. Tapi kalau masuk fa'il mudhari', dia nampak tak kuat. Okey, kemungkinan kadang-kadang seumpama lagi. Jadi kita jumpa qad, berhenti tengok terjemahan dia. Makna apa ni? Okey, jadi kalau sesungguhnya biasanya fa'il ni perbuatan madhi, perbuatan yang lepas. Sebab dalam bahasa Arab di fa'il dia ada 3. Fa'il madhi yang lepas, fa'il mudhari' sedang berlaku dan yang akan datang, fa'il amar dalam bentuk suruhan. Okey, itu fa'il. Okey, wallahu alam. Kita akhir dengan kafaratul majlis dan surah Wal-'Asr. Subhanakallah. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka yaqinan sadiqa wa nas'aluka al-'afiyata min kulli baliyah wa nas'aluka tamamal ghina 'anil nas wa hab lana haqiqatal iman bik hatta la nakhafa wa la narju ghairak wa la na'budu syai'an siwak waj'al yadaka mabsutatan alaina wa ala ahlina wa auladina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Walhamdulillahi rabbil alamin.